Adakah wajar bagi guru-guru memberi nasihat kepada budak lelaki agar berkelakuan baik di dalam bilik darjah seperti budak-budak perempuan? Apakah konflik masalah yang berada di belakang nasihat berkenaan seandainya ia sudah menjadi satu norma kebiasaan dalam amalan kita warga pendidik di dalam bilik darjah? Kita bincangkan perkara ini dalam perkongsian kali ini. Pada tahun 2008, saya menulis di dalam buku Aku Terima Nikahnya tentang cabaran yang dihadapi untuk anak-anak lelaki berjaya menjadi lelaki dan perempuan berjaya menjadi perempuan. Saya tidak pasti kenapa saya tulis artikel berkenaan, tetapi pada masa itu saya mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena berkaitan dengan struktur masyarakat ke arah melelakikan budak-budak lelaki dan memperempuankan budak-budak perempuan. Mungkin faktor yang trigger saya tulis artikel berkenaan ringkas sahaja. Pada ketika itu saya khawatir dengan idea ramai budak remaja perempuan yang suka dengan boy band. Sebab zaman tu adalah zaman Westlife dan juga macam-macam lagi lah boy band lain. Ini sebelum kemunculan K-pop, yang mana pada ketika itu apa yang ditakrifkan sebagai lelaki yang popular, yang diminati ialah lelaki yang cantik, lelaki yang flawless. Pada masa itu saya masih ingat lagi lah di dalam ceramah-ceramah saya dengan anak-anak remaja, saya katakan bahawa saya lebih rela tengok budak-budak muda ni gilakan kumpulan rock macam Scorpion ke ataupun Led Zeppelin ke, daripada kecenderungan meminati boy band. Dan boy band tu bukan berhenti setakat boy band sahaja. Di era yang lebih kurang sama juga munculnya industri nasyid, dan industri nasyid dipenuhi dengan ramai individu yang perwatakan remaja-remaja lelaki itu adalah seperti anggota boy band. Maknanya suara sedap, muka jambu, flawless. Bila saya membaca tentang maksud Al-Qawwamah di dalam firman Allah SWT, Ar-Rijal Qawwamuna 'ala Nisa di dalam Al-Quran, perkataan Qawwamah itu memerlukan kepada elemen-elemen tradisional yang kita faham tentang lelaki. Ada sebab kenapa lelaki adalah lelaki dan perempuan adalah perempuan, kerana masing-masing itu ada peranan yang perlu mereka mainkan di dalam kehidupan. Jadi faktor qawamah itu memerlukan lelaki untuk menjadi secara antaranya fizikal, dia itu mesti fizikal seorang lelaki yang lasak, yang kental, yang banyak parut, yang comot. Comot tu bukan kotor ya. Comot tu maksudnya kerana sunburn disebabkan oleh kerja-kerja yang mereka lakukan, yang mana saya rasa untuk lelaki boleh berfungsi sebagai lelaki yang sempurna apabila mereka dewasa tu, daripada kecil mereka perlu terlibat di dalam aktiviti-aktiviti lasak seperti budak-budak lelaki lah. Jadi budak lelaki ni memanjat, berlari, bergaduh, sekali-sekala terbabit, bertumbuk apa ke, bukanlah kita menggalakkan, tetapi itu adalah benda-benda yang bila dia berlaku, dia shape kekentalan fizikal budak-budak lelaki ni tadi. Tetapi bila mana kehidupan pada zaman tersebut mula berubah kepada meninggalkan aktiviti-aktiviti lasak, budak-budak lelaki dah tak berjemur kat luar, main, basuh kereta bapak di bawah panas matahari, buat kerja yang berat-berat, terutamanya apabila banyak pekerjaan berat yang dilakukan oleh orang lelaki diambil alih oleh teknologi, oleh robot, komputer, menyebabkan lelaki kurang melakukan aktiviti-aktiviti yang secara semula jadinya membentuk mereka untuk menjadi lelaki. Saya tak nak pergi kepada aspek yang terlalu saintifik dari segi pendedahan kepada cahaya matahari, apa pengaruhnya kepada meningkatkan hormon lelaki. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang saya akan aturkan maklumat berkenaan dengan hal itu.
Tapi bila mana ramai budak lelaki jadi lembut dalam pemerhatian saya pada era berkenaan, dan budak perempuan pula memuji, mengiktiraf, meletakkan nilai yang tinggi kepada kejambuan lelaki. Budak perempuan tak minat dengan budak lelaki yang sunburn ke, yang legam ke. Dia nak lelaki-lelaki yang physically appearance-nya itu adalah dalam trend pada zaman tersebut. Walaupun kemudiannya, walaupun budak lelaki tu mungkin tinggi, flawless, muka jambu, cantik, budak perempuan minat, tapi minat tu hanya minat untuk memiliki budak lelaki tersebut dan mungkin pergi kepada kehendak seksual. Tetapi kalau ditanya kepada budak-budak perempuan, adakah mereka ingin settle down, berkahwin dengan seorang calon lelaki yang ada ciri-ciri berkenaan sahaja? Mereka tidak mahu. Perempuan memuji remaja lelaki pada benda yang hanya untuk keseronokan sementara, tetapi keperluan jangka panjang, perempuan mahu berkahwin dengan lelaki yang ekonominya bagus. Walau bagaimanapun, kehidupan pada masa tersebut tidak membentuk budak-budak lelaki untuk sukses dalam pendidikan dan bermentaliti, berfikir untuk mereka itu menjadi breadwinner bila mana mereka membentuk keluarga pada masa yang akan datang. So akibatnya, kita dapat melihat bagaimana sekolah bukan tempat yang menyeronokkan untuk budak-budak lelaki. Budak lelaki tidak mempunyai role model yang cukup di sekolah dengan jumlah cikgu lelaki yang amat sedikit. Ketiadaan father figures yang semakin merebak, sama ada kerana perceraian berlaku, ibu tunggal. Perceraian makin mudah kerana orang perempuan ada sumber keuangannya sendiri yang menjadikan perceraian itu satu option yang lebih mudah berbanding dengan sebelumnya. Kemudian pada masa yang sama juga, masalah-masalah ini membawa kepada budak lelaki tidak cemerlang di sekolah. Yang ramai dekat universiti adalah budak perempuan, drop out banyak lelaki. Kerajaan pula tidak membangunkan pendidikan vocational yang lebih berpotensi untuk memperkasa budak-budak lelaki ni tadi. Dan kalau kita pergi lebih awal lagi, kita akan melihat bagaimana sekolah secara reka bentuk by design tidak pro budak lelaki. Mengapa saya sangat tegas menentang kecenderungan pendidikan yang memaksa budak-budak untuk boleh membaca pada usia prasekolah. Perkembangan otak budak lelaki, budak perempuan prasekolah, budak lelaki dari segi keupayaan otaknya untuk melakukan proses pembelajaran yang membabitkan literasi membaca ni adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan budak perempuan. Bukan kerana budak perempuan lebih pandai daripada budak lelaki, tetapi di peringkat itu ada perbezaan kepada tahap perkembangan otak mereka tu. Bila pendidikan prasekolah memberikan penekanan bahawa budak-budak tadika kena belajar membaca, yang suffered, yang menderita kebanyakannya adalah budak lelaki. Terutamanya budak lelaki yang tipikal. Tipikal ni maksud saya budak lelaki yang buas, budak lelaki yang manjat, yang nak bermain, yang nak buat ini, yang nak buat itu, yang bukan jenis timid duduk dalam kelas dengar cakap cikgu, yang cikgu suka. Yang boleh follow tekanan berkenaan ialah budak lelaki yang sifatnya tidak tipikal macam yang saya sebutkan tadi. Kesannya ialah budak lelaki baru sahaja berkenalan dengan alam persekolahan, prasekolah tu, perjalanan mereka sudah dirosakkan dengan tak suka sekolah, tak suka pendidikan. Sedangkan benda tu bukan salah mereka, tetapi mereka tidak dapat memproses pengalaman awal persekolahan itu dengan baik. Of course, dalam pendidikan tidak mudah untuk saya nak kaitkan satu benda dengan satu benda, satu benda dengan satu benda, tetapi bendanya accumulating. Bila budak lelaki awal-awal lagi dah tak suka sekolah, tak minat dengan persekolahan, bermakna pentas itu sudah tidak sama rata untuk budak lelaki dan budak perempuan. Ketika saya berkunjung ke Khalifah Model School Primary pada sekitar tahun 2010-2011 barangkali, semasa anak saya mula bersekolah di sana, saya dapat mengesan bagaimana ada kecenderungan yang mungkin tidak begitu disedari bila mana cikgu-cikgu selalu menegur budak-budak lelaki kerana budak lelaki ni payah nak suruh duduk diam. Dan ayat yang selalu digunakan ialah boys, please be quiet, calm down, look at all the girls,
They are very good. They are listening to what the teachers are telling them. Please behave better. Please be like girls. Jadi pada masa tu saya tak ada sains dia, saya tak ada knowledge, tapi saya rasa tak kena. Dan saya sampaikan pesanan kepada cikgu-cikgu di sekolah rendah pada masa itu ialah budak lelaki dan budak perempuan itu ada perbezaan pada karakter dan perwatakan mereka. Dan jika cikgu hendak menguruskan bilik darjah under classroom management, kalau nak suruh budak lelaki diam, nak gunakan ayat tu silakan, tetapi jangan dibandingkan dengan budak perempuan. Kerana budak lelaki tidak harus disuruh untuk jadi macam budak perempuan. Budak lelaki ialah budak lelaki, budak perempuan adalah budak perempuan. Budak lelaki kalau tak boleh duduk diam, mereka itu sukar untuk dikawal. Bukanlah saya katakan bahawa budak lelaki memang nakal pun, tapi mereka perlu bersifat begitu. Itu yang shape mereka untuk mereka boleh menjadi lelaki. Rujulah kelelakian di peringkat apabila mereka dewasa nanti. Sebab itu, untuk disalurkan tenaga budak lelaki supaya mereka boleh fokus dalam kelas, caranya is not to suppress the movement, is not to put pressure on the boys, memberikan tekanan kepada budak-budak lelaki supaya mereka macam budak perempuan, buat macam budak perempuan, tapi kita kena semak balik betul-betul. Dan syukur Alhamdulillah pada tahun 2015 apabila saya berkenalan dengan sistem pendidikan Finland, ketika itu jugalah saya bertemu dengan nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas di dalam tesis PhD Khalid Al-Audah tentang sejarah perkembangan sistem persekolahan dalam sejarah Islam. Ada quotation di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan nasihat agar di antara dua sesi pembelajaran hendaklah disediakan satu waktu senggang untuk budak-budak diberikan aktiviti bebas. Finland melakukannya secara sistematik semenjak daripada awal tahun 2000, dan bila kita bincangkan di sekolah, perlahan-lahan sekolah rendah adapt konsep berkenaan. Dan apabila ruang masa diperuntukkan di antara dua mata pelajaran, dan ini bukan satu benda yang senang sebab sekolah kita padat, kurikulum kita tak cukup masa, ya. Jadi it's not as simple as okay, stop 10 minit, nanti silibus tak habis, macam-macam masalah yang akan timbul. So nak mengubah tu pun satu benda yang besar, tapi akhirnya dapat diubah. Dan apabila sekolah rendah mula mengamalkan benda tu, pihak KMS memaklumkan kepada saya bahawa secara signifikan dapat dilihat perubahan kebolehan keupayaan fokus budak-budak kepada pembelajaran mereka di dalam bilik darjah. Jadi berbalik kepada topik besar yang saya sebutkan di awal tadi, saya bimbang pada masa itu bagaimana sistem persekolahan, struktur rumah tangga, kehidupan secara keseluruhannya menyebabkan sangat sukar untuk budak lelaki jadi lelaki dan budak perempuan jadi perempuan. Dan pada tahun 2022 ini keadaannya menjadi semakin parah dengan data kecil dan data besar yang banyak untuk kita bincangkan, yang insyaAllah saya cuba sentuhkan dalam pertemuan-pertemuan akan datang, kerana ia juga membabitkan soal nyawa, keluarga, kerjaya, rumah tangga, masa hadapan, survival tamadun manusia. Saya harap saya tidak over concern ataupun merepek-repek menimbulkan hal ini, tapi saya dah sebutnya pada tahun 2008, 2009, 2010, dan tahun 2022 ini isunya menjadi semakin berat yang memerlukan kepada kita untuk segera melakukan sesuatu untuk menyelamatkan budak-budak lelaki, budak-budak perempuan dan masyarakat umat secara keseluruhannya. Wallahu a'lam.